Jadi kalau kita contoh melihat ayat yang lain, dalam surah Yusuf sebagai contoh ayat 31, bila mana Zulaikha, betul ke tak Zulaikha tu nama dia ke? Yang penting dia tu bini Al-Aziz, ibu angkat kepada Nabi Yusuf. Bila ramai duk tohmah, duk tuduh dia macam-macam gila kepada teruna dia ni, dia panggil ramai-ramai. Jadi bila ramai-ramai tengok sampai terhirih tangan masing-masing, depa sebut apa? Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ma hadza basyaran, dan ini bukanlah manusia ni, in hadza kecuali ini, illa malakun karim, satu malaikat yang mulia. Bila tengok Yusuf dengan ketampanannya, dengan kehandsomannya, sampai mereka terhirih tangan mereka, sampai dia kata ni bukan orang ni. Ma hadza basyaran, bukan manusia ni, kecualilah Yusuf ni salah seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah. Dia guna apa? Kalimah basyaran untuk menampakkan biologi manusia, kehandsoman dan ketampanan dia. Jadi boleh nampak tak? Boleh nampak tak benda ni? Basyar yang terkandung 27 kali itu hanya mengandungi sifat-sifat biologi manusia. Tetapi kalau kita tengok ada satu lagi Allah guna konteks dalam surah At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal. Di sini Allah guna kalimah insan kan? Fi ahsani takwin. Insan di sini adalah konteks fisiologi. Konteks fisiologi. Maksudnya dari sudut penciptaan manusia, fisiologi semua Allah buat sama. Sama lagu mana? Sama kepala duk alik atas, kaki duk alik bawah. Tangan duk di tengah, dada duk di tengah, perut di tengah, kemaluan duk bawah pada perut. Tu maksud fisiologi sama. Umumnya manusia semua lagu tu. Yang membezakan ada kepala besar, kepala kecil tu, hak tu lain. Maksudnya yang penting kepala duduk sini, bukan kepala duduk bawah tapak kaki. Hak dia nak jadi, hak ada rambut, hak rambut bubuh, rambut debat, rambut kerinting tu termasuklah dalam tu. Lepas tu bahagian tengah pula, dada, semua orang dada duduk sini. Sama ada dada dia bidang, dada dia ada bulu ke tak ada bulu, perut buncit ke, perut boroi, perut nipis ke, hak tu semua perut duduk sini. Paha besar ke, paha kecil ke, betih bekai ke? Bekai tahu bekai? Saya tak reti lah orang Penang sebut apa. Kalau Kelantan bekai ni dia macam berjalan tu dia macam bengkai sikit. Orang panggil apa sini? Bekang. Bekang dekat-dekat dah tu. Tak apalah. Maksudnya apa pun betih dia, keadaan dia betih duduk situ lah, duduk tempat betih tu. Itu dari sudut fisiologi. Baik, kita kembali kepada penegasan frasa kita ni. Al-insan. Al-insan Allah sebut berapa kali? 65 kali tuan-tuan. 65 kali dalam Quran. Dan 65 kali ni dikategorikan oleh ulama dengan 3 benda. Sebab konteks al-insan lebih kepada bukan biologi, bukan fisiologi, tetapi kepada psikologi dan spiritual. Bila Allah sebut insan, dia terarah kepada psikologi dan spiritual manusia. Termasuk dalam surah Al-As 65 kali tu. Dan ulama mengarahkan benda ni pada 3 benda. Biasa Allah sebut al-insan ni nak menceritakan tentang memikulnya amanah dan menjadi khalifah di atas muka bumi. Bila Allah cerita tentang amanah dan pelantikan manusia sebagai khalifah, Allah guna lafaz insan. Psikologi spiritual. Dan yang kedua, Allah menggunakan lafaz al-insan untuk disandarkan pada sifat-sifat keji dan tidak baik pada manusia. Dengan kata lain, sifat negatif. Dan yang ketiga ialah tentang proses penciptaan manusia pun Allah guna kalimah al-insan. Contohlah dalam ni, innal insana lafi khusr. Negatif ke positif? Negatif, rugi. Rugi. Contoh negatif lain digambarkan manusia ni cenderung melakukan kezaliman dan melakukan kekufuran. Negatif. Ada manusia ni sifat dia tergesa-gesa dan terburu-buru. Negatif.
Ada manusia yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa Alkitab, negatif. Ada manusia yang digambarkan tidak bersyukur, negatif. Baik, tapi ada benda-benda yang dikatakan sebagai pemikul amanah. Tuan-tuan cari surah Al-A'raf ayat 172. Satu metafora yang cantik. Kadang-kadang Allah gabungkan kalimah insan ni dengan perjanjian. Kadang-kadang mai kalimah al-ahd, kalimah misak, kalimah perjanjian Allah dengan manusia. Dan yang ketiga ialah proses penciptaan manusia. Allah gabungkan sekali al-bashar dengan al-insan. Ada sifat basyariah, ada sifat insaniah, ada sifat material, ada sifat kerohanian. Jadi menunjukkan di sini bila proses penciptaan manusia perlu ada dua gabungan, basyari dengan insani. Dengan kata lain, hak atas kita ni tak boleh melebih-lebihkan hak basyari sehingga mengurangkan hak insani kita, dan juga tak boleh melebih-lebihkan hak insani sehingga mengurangkan hak basyari kita. Ada material, jasmani juga memerlukan sesuatu, rohani kita juga memerlukan sesuatu. Jangan pula hari ni bab jasmani makan tak berhenti. Oi, lapar kena makan, dahaga kena minum, rambut kena hias, rambut kena set, mata kena celak, bibir kena gincu, air bau, air wangi, perfume badam habis. Tapi hak dalam merintih ni, hak dalam meronta ni, zikir di mana, wirid di mana, baca Quran di mana, ingat Allah di mana. Jadi kena seimbangkan. Jangan kita kurangkan satu hak dengan melebihkan satu hak. Jangan kita lebih hak ni dan kurangkan hak ni. Kena stabil, kena seimbang. Okey.